baca review sikit. Kalau saya Like, boleh tunjuk. boleh kamu saya onkan apa ni the share screen ni, kamu boleh share. Slide macam PowerPoint lah. Apa point? Okay. Ini based on saya punya pemerhatian dan juga pembacaan saya dekat web dengan ni lah, Prof. Okay. Journal paper lah, dia mesti journal paper. Okay, journal paper dengan dia ada polisi, website, tesis, journal. Okay. Journal, website. Website tu kena address nanti, kita ada cara nak buat referencing untuk website. Kena semak nanti macam HTTP apa benda tu kena masukkan dengan betul lah. Baik. Okay, teruskan. So yang saya sempat go to dalam minggu ni dalam 9 sources lah, Prof. Kalau tengok yang pertama tu, first tu saya yang ni polisi ICP Policy and Guidelines berkaitan yang dikeluarkan oleh Ministry of Finance, MOF. Okay. Ni national level lah ni untuk semua kementerian, untuk semua ni kan. Betul. Betul. Maksudnya polisi ni digunakan pakai untuk MINDEF dan juga kementerian yang bukan pertahanan. Semua kementerian lah basically. Okay lah. Kementerian pertahanan dengan yang bukan pertahanan lah. Betul. Cuma bila saya dah tengok, kita dah buat, kita dah lalui apa dalam polisi ni nyatakan, kita nampak polisi ni dia mengguna pakai untuk, dia tak spesifik pada defense punya ICP. The general. Maksudnya general. Jadi pada pandangan saya untuk defense punya part, sebab defense ni dia melibatkan keselamatan, security. Tapi biasa polisi dia tidak boleh, dia tak boleh jadi operating procedure ataupun ruling tak. Dia polisi memang polisi ni ada bersifat umum. General. Umum. Dia pasal dia takut nanti dia terlalu spesifik kepada satu bidang atau satu perkara saja kan. Biasalah. Tak apa, that you have to be aware lah. You have to look at what is polisi, bagaimana polisi dibangunkan, sikit-sikit lah, bukanlah hanya asas polisi. Asas polisi. Cuma kalau boleh, pandangan saya lah, untuk yang melibatkan security dan juga keselamatan, sebab security kita ada KDN, polis, ada bomber, ada tentera. Jadi untuk part yang melibatkan security and defense ni, mungkin boleh diperhalusi sikit lah. Mungkin boleh diperhalusi berkaitan dengan polisi ICP tu berbanding dengan yang lain. Sebab kadang-kadang maklumat yang berkaitan dengan security and defense ni kita tak boleh dedah kepada umum. Jadi apa kaedah lain yang kementerian berkaitan security and defense ni boleh laksanakan ICP supaya penyampaian maklumat tu kita dapat sampaikan secara spesifik kepada pihak yang stakeholder lah, which is not general stakeholder tapi stakeholder yang betul-betul yang memerlukan maklumat tu. Sebab sekarang isu kami dekat Kementerian Pertahanan, kami tak boleh share maklumat ICP kepada umum, of course lah. Sebab kita tertakluk kepada akta rahsia. Kita semua tertakluk pada akta rahsia. Maklumat you rahsia, ada maklumat kita pun rahsia. Maklumat ni lain, maklumat. Dia kena hati-hati perkataan tu adalah you're talking about the information kan. Tapi betul. Okay, that's one aspect lah yang boleh dilihat not necessarily kalau nak pergi ke maklumat, you kena fokus kepada maklumat, sistem maklumat, sistem apa ni kan. That's one element only. That's one element. Ada benda-benda lain ke yang dalam polisi tu secara lagi jelas lah, lagi detail ke?
Lagi satu dalam polisi ni, dia tidak dia sama juga nombor 2 tu nanti. Dia tidak sebab macam sekarang kami di Kementerian Pertahanan, kami diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Kami juga diaudit oleh pihak anti bribery, oleh pihak ISO. Mereka memerlukan maklumat-maklumat berkaitan apa outcomes ataupun impacts secara kuantitatif berkaitan pelaksanaan ICT di kementerian. Tetapi dalam polisi dia tidak menyatakan keperluan pelaksanaan ICT untuk menyediakan maklumat-maklumat itu. Jadi cukup setakat kita melaksanakan ICP, ada kontrak, maksudnya obligasi oleh syarikat itu selesai. Jadi dari segi impact. Pada saya gini, pada saya benda yang tak dinyatakan dengan spesifik tu, contohnya lah, kalau kata you buat ICP dan kita specify dia punya ROI, dia punya keberkesanan dia mesti sekian-sekian. Dia benda yang memang bila saya say policy white paper ni, they seldom go into specifics lah, because when you say specific, you tak boleh capai, you akan dikirakan sebagai gagal. Gagal lah. Kamu nak diambil tindakan. Nak. Jadi kena balance lah di antara terlalu explicit versus a little bit of vagueness. A little bit of, bila vagueness tu, ada flexibility. That means dari segi operasinya, maknanya kementerian boleh tentukan sendiri. Katalah saya ni diaudit oleh audit negara. Dan dia minta impact. Dan saya yang tentukan, bukan dalam kertas kerja white paper yang akan tidak pastinya, tetapi operational ini di-decide oleh how you manage that your own ICP kan, banding dengan non-defense contohnya. Non-defense, they have their own way of defining the benefits. Performance measures lah. Performance measures is determined by the unit, the department. Performance measures, kalau kita nak minta kerajaan tunjukkan dia punya performance measures, bandingkan dengan business sense, banyak dia tak boleh capai. Banyak benda-benda yang kerajaan dan in fact defense punya ni pun tak boleh capai. Kalau nak bandingkan KPI lah. KPI kementerian, kita compete lah dengan Intel. Boleh? Nak lawan dengan Intel? Atau you nak lawan dengan Shell? So when it's a given flexibility, that is how, maknanya benda tu silence, tapi ada stakeholders yang memerlukan indikator itu kita bina sendiri lah. Kenapa tak boleh bina sendiri ke? Itu kita boleh tengok, we can look from that perspective as well. So itu yang saya nampak secara general berkaitan dengan ICP lah. Itu the big picture lah, the big picture. So yang kedua ni Malaysia Defence White Paper ni paling latest lah. Yang ni yang memang MINDEF bangunkan sendiri, basically untuk memberi maklumat dan juga pemahaman kepada bukan sahaja warga MINDEF tetapi kepada rakyat Malaysia sebenarnya. Tapi saya go kepada dia ada satu chapter 7 bawah Defence White Paper ni memang khusus untuk sains, teknologi dan industri pertahanan. Jadi di bawah chapter ni saya nampak dia memang menyatakan apa keperluan negara, apa keperluan industri. Cuma macam tadi juga dia tidak menyatakan, dia hanya menyatakan keperluan, tetapi in return dia tak spesifik ROI apa yang dia nak tengok. That's why I'm telling you that you have to look it from a very objective perspective. There must be reasons why
You know, it's a white paper and it's a guidelines policy. So why at a helicopter view, they are not included. There must be reasons. Yeah. So somehow or other, that means it is left. Even dalam Ministry of Defence pun, adakah sama antara naval forces dengan air forces? Takkan kamu nak samakan dia punya impact dengan dia punya performance measures within the same, you know, units pun banyak lagi yang akan benefit dari segi this offset punya products kan. Jadi maknanya kita kena, pandangan saya, kamu boleh bincang macam itulah. Maknanya it is left to the different forces to actually decide. So in fact kalau kamu nak buat case study pun, saya cadangkan supaya fokus kepada satu dia panggil apa satu service. Satu unit sajalah, satu naval ke ataupun defense tentera darat ke. Okey, setuju. Rather than nanti kamu nak buat semua sekali, kamu akan pening juga. Dan sekarang tampak tak pening. Boleh. Tak apa, itu tak apa. It is a good finding lah. Punya website ataupun use database ini kan. So beneficiary ni selected from here. Jadi nampaklah dia punya kaitan nanti. Okey. Okey Prof, yang nombor 4 tu ini adalah tesis lah. Tesis oleh Kogila Balakrishnan. Actually dia ex-services dekat bahagian industri, and now dia merupakan pensyarah dekat Warwick University UK. So dia UTM ke ni? Saya tak pasti PhD dia kat mana. Ni PhD ke ni? Ni PhD thesis? Ni PhD thesis, betul. Okey. Actually kita kami adalah jumpa 2-3 kali. And kamu dah kenal dia lah ni? Dah kenal dia dekat seminar. Dapat idea daripada dia ni. Okey. Sebab dia pun antara salah seorang penerima beneficiary dalam ICP jugalah. Okey. Cuma sekarang dia kat UK lah Prof. Dia mengajar kat Warwick sekarang. So communicate dengan dia lah, jangan tak communicate dengan dia. You need to communicate. Ya, baik. Email ke whatever. Tanya dia soalan, tanya dia ni. Okay. Ni bagus ni. Good, very good ni reference. So dia sebenarnya dia dah buat kajian berkaitan ICP trend dekat Malaysia ni macam mana. Cuma saya sebab dia punya tesis terlampau banyak dan very complicated, panjang lah tesis PhD dia kan. Cuma saya level PhD. Cuma apa yang saya nak highlight kat sini dari segi data, sebab dia punya PhD ni 2007. So dalam konteks data saya nak tengok dari segi apa yang dia dah tengok masa 2007 dengan perkembangan ICP dekat Malaysia antara 10 tahun. Historical development ada kan historical ni. So okey. Jadi saya nak tengok. Saya cadangkan gini, kalau jumpa satu tesis atau satu jurnal, baca conclusion chapter dan ataupun kalau paper baca conclusion punya section lah. Pasal dalam conclusion tu dia akan bagi some tips ataupun some suggestion atau something that dia tak dapat nak buat. Jadi itu boleh dikutip, pick up untuk kita buat. Especially untuk PhD lah, especially. Tapi kalau untuk master ni kamu tengok yang mana yang sesuai, yang boleh mampu buat lah dalam di masa yang singkat ni kan. So kena baca. Dah baca tak conclusion chapter dia? Saya nak tanya. Dah baca conclusion chapter dia? Conclusion saya tak faham. Saya tak faham. Tak apa. Tunjukkan nanti kan kita boleh bincang nanti. Kamu baca lagi sekali. Apa yang kamu tak faham tu. Pasal ni is evaluating the effectiveness of offset as a mechanism for promoting Malaysian defence and development. Okay. Yes. Dia pakai kuantitatif Dia pakai kuantitatif, dia ada survey, dia ada banyak metodologi Prof. Saya pun that is
statistical analysis lah banyak. Ya, banyak. Apa nanti lepas raya kita jumpa. Kalau ni nanti bawa lah tesis ni saya Saya bincang akan boleh bawa. lah. This is good. This is good. Okay. Dengan dalam tesis dia tu, you tengok dia punya reference belakang. Okay. Dekat belakang tesis tu dia ada reference. Tengok reference mana yang tengok title dululah, tengok title reference kan. Oh ini boleh tengok kot. Ini boleh tengok kot. Pasal kaedah literature review adalah kita bila baca satu paper, katalah kita baca paper yang apa ni atau tesis, go for the reference. Because reference will pinpoint, macam kita cari hadis lah, sanad. Ini ada. Masalah tiru kita. Kita cari kena dia punya turutan yang apa derive kan sebelum siapa. Okey. Okey. Yang kelima ni ini macam jurnal artikel lah, jurnal pendek dalam beberapa page. Kat sini berkaitan dengan impact of defense offset of the company industry. Cuma kat sini dia menceritakan pasal impact atau benefit terhadap syarikat-syarikat yang bersaiz SME. Okay. Yang bersaiz SME, bukan yang big SME, big company, bersaiz SME. Apa yang mereka dapat daripada offset. So this can be used. What is the benefits in terms of dia punya ni kan? And then kat Malaysia pun banyak SME juga saya rasa. Betul. Boleh kita gunakan. Saya tengok tu dia ada tulis tu, introduction in offset and description of the step by step. Mungkin boleh review tengok step by step dia tu, adakah dia sesuai, dan tengok ada tak lagi papers lain yang memperkenalkan step by step macam mana nak evaluate offset kan. Jadi look for methods for evaluating performance of offset contohnya lah. Mungkin ada lagi paper. Tengok paper dia dan tengok dia reference. Tengok reference dia. Ni 2014 dia quite new juga ni. Cuma yang ni ni dia bukan dalam konteks Malaysia lah, ni konteks lain lah. Dia tak semestinya kita jangan limitkan pada Malaysia saja, kerana dia kadang-kadang ada idea, kita akan dapat idea daripada negara lain yang melaksanakan similar program lah, similar things. Okey. Ni yang kelima. Okey, yang keenam. Okey. Ini pun jurnal artikel juga berkaitan ICP. Tapi jurnal ni dia buat kajian berkaitan dengan ICP yang dilaksanakan oleh non-commercial ministry and company lah. Macam tadi macam yang Dr. Kogila dia more kepada defense. Ni non-defense. Yang ni lebih kepada non-defense. So sains punya asas sains pada menarik minat dia orang. Menarik minat. Memang bila tengok boleh jalan. I mean that is. So lagipun dia orang tak ada pendedahan, exposure. Tapi memang ada. Saya ingat under infrastructure lah tu. That is under Jabatan Kementerian Pengangkutan. So mungkin boleh buat perbandingan. Katalah kamu dapat tadi tu yang Koga tu dengan yang tadi sebelah tu dia buat dengan defense. Ada tak perbezaan antara dia punya pelaksanaan, the ICP implementation untuk defense dengan non-defense? What are the differences, if any? Kan kita kena kita boleh semak, kita boleh banding, boleh bandingkan, dan that becomes our just for review lah. Macam kita nak tahu apa beza dia. Dan kenapa beza antara defend dengan non-defend punya cara lah kan. Dan kamu boleh ukurkan nanti untuk defend, kata di industry we must introduce this verification step pasal kita defend ni contohlah penting dan sebagainya lah kan.
Dia sebab dua-dua pakai polisi yang sama, but dari segi outcome tu macam mana kan? Dia punya Itu pasal outcome saya tu kata tadi, maknanya outcome dan juga performance measure ni mesti Ya. di-operationalize kan, mesti Ya. ditentukan oleh pelaksana. Dia tetapkan KPI dia, KPI dengan dia punya performance measure and so on kan. And you can see lah, you can maybe you can find some one or two yang ada indication tentang benefit. Jadi kita boleh tengok, oh dia ni lagi relax. Dekat non-defend, dekat defend ni lagi ketat contohnya lah. Walaupun tak disebut secara eksplisit, tetapi lebih susah contohnya. So you can do that lah by just looking at the two ni kan. In fact, tapi kalau kamu nak pergi level yang PhD, seronok ni buat survey ataupun buat interview orang yang non-defend dengan defend, lepas tu kita dapat dia punya pandangan kan. Kita ada 5 orang daripada non-defend, yang ni defend. Jadi kita tengok dia punya input. Defense. Itu baru boleh buat policy paper. Apa ni katalah strategi framework, kita belas dekat sini, kita boleh dapat the real people yang akan komen betul ke salah ke hentam ke. Jadi you punya tu sangat robust. Robust, maknanya robust tu kuat dan valid lah. Siapa nak soalkan? Sekarang katalah kita buat satu jumpaan new finding kan. This is my new way, this is my new method. Siapa nak petikaikan? Examiner mana nak petikaikan? Tu dalam konteks akademik lah. Kalau you do a very apa kata on the right respondents, kamu kena dapat the right respondent. Tapi tu PhD lah, PhD. Prof, by Julai nanti, by Julai tahun ni, kami akan buat satu seminar ICP, seminar industri pertahanan. Peluang tu. Dekat hotel lah kat KL, sekitar KL. So kita punya jemputan tu dalam 200 orang, melibatkan industri, maksudnya semua syarikat-syarikat industri yang melaksanakan ICP, dan juga satu lagi melibatkan oleh agensi lah, kementerian lah. Tu ada 2 pihak. Ada pihak industri dan ada pihak di peringkat agensi dan juga kementerian. So kita dalam 200 partisipan yang kita akan jemput. Jadi saya ingat nak ambil peluang tu lah untuk dapatkan dia orang punya responder maklumat. Buat satu exploratory study, untuk dapat dia punya tanya interview lah secara rambang, dapat dia punya feedback kan. Mungkin kamu dah ada some idea dah nanti. Sebab saya ingat nak buat satu questionnaire, tapi itulah dari segi aspek apa yang nak ditanya tu. Sebab buat je, boleh orang ni buat questionnaire very open ended pun tak apa, tapi specific to one area, jangan terlalu luas lah. Tackle one issue ni. Okay. Jadi itu maklumat lah. So nombor 8 tu Prof, ini adalah maklumat TDA, website daripada TDA. Kita dapat daripada TDA dulu, daripada melalui contohnya lah berapa ramai yang telah dilatih. That is an indicator kan. It's all about numbers lah. When you talk about impact, it must be numbers. Tapi kalau ada benda yang subjektif, kita boleh translate kepada numbers melalui soal selidik tentang tahap kepuasan ke, tahap penerimaan ke, tahap kefahaman ke, kita boleh buat survey. Tiap-tiap lepas siap satu program tu, kita boleh buat satu penilaian, boleh buat social impact assessment. Cuba go through some impact assessment punya tool. There is a social impact assessment. Macam mana dia orang buat environmental impact assessment? Dia buat. Kan nak buat kan sebelum buat projek EIA. Betul dia buat EIA. Lepas tu boleh menepati indikator. Tapi dia assessment. You can develop an assessment tool. Impact assessment tool. Itu PhD tu. Impact assessment. Ya betul Mazlan. Dia fokus satu saja. Maknanya kalau betul-betul kementerian tidak ada impact assessment tool,
Jadi itu mungkin masters kamu sekarang ni adalah permulaan ke arah membangunkan satu impact assessment tool. Offset, impact ataupun ICP impact assessment tool. Defense, lepas tu dia tak boleh terlalu ni, dia kena generic supaya non defense pun boleh pakai. Tapi kalau kamu nak buat spesifik to defense, buatlah. Boleh dibangunkan dalam masa PhD 3 tahun, memang dibangunkan. Pernah orang bangunkan. Pernah. Ke dah ada dah, cuba tengok ada ke tak ada. Tak ada langsung memang tak ada. Saya nak kena explore yang Dr. Kogila tadi tu sebab dia memang pelopor pioneer defense ICP Jadi Malaysia. tanya dia, keyword saya ni, keywordnya adalah impact assessment tool. Kalau betul-betul kamu nak bangunkan. Tapi at master level cuma buat yang asas je lah. Belum sampai kepada, pasal bila ada assessment, kita ada kriteria. Contohnya kita divide into kata manpower atau human. Lepas tu technological punya impact. Lepas tu society punya impact. So you look at different aspects of apa ni, the key factors. Lepas tu dalam key factors tu lah ada dia punya orang kata elements. Macam dalam questionnaire lah kan. Dalam questionnaire. Minggu lepas saya tunjuk questionnaire kat kamu. Belum. Belum Ada. Nanti kejap kalau ni saya boleh tunjukkan lah. Saya boleh tunjukkan satu questionnaire. Tapi itu dah metodologi lah. Metodologi. Saya dah nampak dah apa boleh buat ni. Nampak dah. Itulah kau. Dia sebab dia banyak sangat. Dia kat sini Jangan buat kat banyak. sini. Jangan, tak payah. Jadi saya tak tahu nak fokus tu. Jadi benda banyak. Saya rasa masters level ni kamu buat mengenal pasti apakah impact assessment criteria. Itu je. Okey. Tak payah nak bangunkan dia punya tu kan. Maknanya sekarang ni saya nak tahu apakah kriteria-kriteria yang boleh digunakan ataupun yang telah digunakan oleh negara lain. Because I think you can, once you have this impact assessment punya tool dengan measure ni, SPRM datang, ni saya punya ni audit datang, ni settle. Yes. You know, you have every year you akan buat assessment. Every year you akan buat impact assessment. Cut off date, kata every December. You buat lah. Then before that, dalam bulan 2 months before that, you start preparation and then you need all the stakeholders involved juga. Lepas tu you punya internal document, of course this is secret lah. It's not open kan. Lepas tu dia punya final document, dia tidak boleh terlalu detail seperti yang you punya what you call, yang you bangunkan lah kan. Dia mungkin impact assessment ni liquid level 1 hingga 10. Kenapa kita nak susah sangat? Pencapaian KPI apa ni. Tapi dalam dokumen yang kata yang kita buat isi borang tu detail. Tapi dia punya yang executive summary tu ataupun yang final assessment tu derive from you. Macam business excellence lah, business excellence award dalam TQM. Kita ada MPC membuat Malaysian Business Excellence Award. Jadi dalam business excellence tu dia ada banyak kriteria, management, leadership, human resource punya development, lepas tu ada processes. Jadi ada berapa? 8 ke 6 kriteria. Daripada situ ada elemen. Then scoring, kita akan bagi scoring kepada tiap-tiap auditor, akan bagi scoring lah, tapi auditor are trained to do the scoring. Auditor yang buat, kata saya datang ke syarikat ni, saya buat scoring. Ni markah kamu. Tapi kriteria dah ada, assessment tu dah ada. Assessment tu dah ada untuk assess the level of TQM implementation in the company. Okey, Prof. Baik. Saya kata, saya dah nampak dah kamu. Sampai PhD saya dah nampak apa yang boleh buat lah. Tapi kena support dengan your literature review methodology kan. Baik. Yang ke-9 tu jurnal artikel juga. Dan dia perlu lah, maksudnya defense expenditure spill in and threat in Asia Pacific. Data 85 hingga 2001. Bagus tu.
Dan ada benefit kan tu. Jadi tengok daripada tu, apa yang digunakan ukuran benefit tu dalam paper ni kan. Adakah dia sesuai untuk konteks kita kan? Dan mungkin sesuai pasal dia kata Asia Pacific ni memang sesuai lah. So pick up. I mean when you read something, okay, tengok benefit ni, tengok benefit dia. Oh, this benefit ni kita terjemahkan dari segi bentuk apa. So you translate that yourself lah. Kita akan kita pilih yang bukan pilih sesuai lah. Of course kalau dapat pilih semua lagi bagus yang di apa ni kan. Untuk kegunaan kat dalam negara kita lah. Konteks Malaysia. Konteks Malaysia. Okay. So yang saya sempat dalam minggu ni lah Prof, dalam 9 ni dulu. So saya from time to time saya akan cuba cari lagi literature review untuk explore kat mana yang saya nampak ada kekurangan lah. Saya tunjukkan apa saya maksud tadi lah yang apa saya